wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada malam ini kita bersama-sama dalam ceramah perdana dengan tajuk pegangan akidah umat masa kini, ya, yang mana akan diterjemahkan juga ke bahasa isyarat. Jazakallahu khairan katsira. Dan moga-moga Allah jadikan kuliah kita pada malam ini sebab kefahaman dan kebaikan buat kita dunia dan akhirat. Bila kita bercakap tentang akidah, yang dikatakan akidah umat Islam itu sepatutnya tidak ada beza daripada zaman sekarang berbanding dengan zaman dahulu. Tetap akidah adalah akidah yang sama. Bila kita kata zaman dahulu, bukan sahaja zaman Nabi SAW, tetapi akidah Islamiyah, akidah yang sahihah, akidah yang sebenar, semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, itulah akidahnya. Berbeza dengan syariat. Ya, kita tahu syariat para rasul yang terdahulu ada kalanya berbeza, ya, dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi khilaf di kalangan para ahli usul fiqh, al-usuliyun. Adakah syar'u man qablana syar'un lana amla? Syariat umat yang terdahulu daripada kita, adakah menjadi sumber syariat kita ataupun tidak? Tetapi kalau akidah, tidak timbul persoalan yang sedemikian. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mencatatkan dalam nasihat-nasihat beliau kepada murid beliau yang meminta supaya diberikan nasihat yang ringkas tetapi padat, supaya beliau dapat mengamalkan ke akhir hayat. Jadi antara nasihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kata beliau, ayyuhal walad qad wajaba 'alas saliki arba'atu umur. Wahai anak, telah wajib ke atas seorang salik, orang yang berjalan menuju kepada ridha Allah, 4 perkara. Al-amrul awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Nak dapat ridha Allah, yang nombor 1 sekali, kenalah berakidah dengan akidah yang betul, yang tidak ada langsung dalam akidah itu sebarang bentuk bid'ah. Tak boleh ada bid'ah langsung. Ya. Bukan ke ustaz orang yang selalu duk promote ada bid'ah hasanah. Ini ustaz kata tak boleh ada bid'ah langsung, macam mana? Ya. Bid'ah hasanah tidak akan berlaku dalam akidah. Boleh berlaku dalam syariat, itu pun dengan syarat tidak melanggar mana-mana hukum, perkara baharu. Tapi apabila ditimbang dengan neraca hukum, didapati tidak melanggar hukum. Senang cerita yang kita zaman sekarang mudah faham, sembahyang jemaah jarak-jarak, jelas bid'ah dalam amalan, dalam ibadah.
Bukan setakat bid'ah tidak dilakukan, bahkan bercanggah dengan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan umat kalau salat berjamaah dirapat-rapatkan sehingga tidak ada ruang, tidak ada celah. Yang kita buat di opposite. Bid'ah, ya bid'ah. Bercanggah dengan syariat atau tidak? Maka mufti berbincang. Tengok dalam keadaan sekarang dengan risiko jangkitan COVID-19 ini, maka atas tujuan untuk menjaga nyawa, perkara yang bid'ah itu dibenarkan. Jadi hasanah, asalnya sayyi'ah. Ada yang tak setuju, itu biasa. Kerana kata dia, di padang bola pun rapat-rapat, di pasar raya pun rapat-rapat, ya, tiba-tiba dalam masjid jarak, apa rasional dia? Itu isu lain. Tapi kalau sama-sama setuju bahawa sembahyang rapat-rapat itu memang memudaratkan nyawa, maka sama-sama sepakat ini bid'ah yang hasanah. Bagaimana boleh ada bid'ah yang hasanah dalam akidah? Padahal akidah itu adalah keyakinan. Bid'ah artinya baharu. Bid'ah dalam akidah berarti keyakinan kita itu berbeza dengan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan berbeza dengan akidah seluruh para anbiya dan rasul. Kalau akidah kita sama seperti akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinamakan bid'ah, kerana bid'ah benda baru. Nah, oleh itu kita kena faham bid'ah dalam akidah tidak ada yang hasanah. Malangnya yang berlaku di zaman kita ini, pelbagai bid'ah telah menyusup masuk ke dalam akidah umat Islam. Beberapa hari yang lepas, bahkan sebentar lagi rancangan berita TV Al-Hijrah, kalau jadilah, pagi tadi staf dia, kru dia datang interview saya di rumah, isu dakwaan mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk halus. Allah makhluk. Tak kisahlah halus atau kasar. Boleh ke dikatakan Allah tu makhluk? Nah, sampai ke tahap itu, ya, di zaman sekarang ini perkara demikian pun terpaksa dijelaskan. Kenapa? Kenapa bid'ah begitu berleluasa dalam akidah umat Islam sekarang? Kerana kita sudah tidak install antivirus dalam diri pribadi mukmin. Bahkan kadang-kadang kita install program yang korup atas nama akidah, atas nama tauhid, yang diinstal dalam diri orang mukmin itu akidah yang korup. Alhamdulillah, setelah umat Islam itu diuji dengan pelbagai fitnah dalam akidah sekitar akhir kurun yang ketiga, sehingga kan imam-imam mazhab juga terseksa, ya, terfitnah dengan dakwaan mengatakan Al-Quran kalam Allah makhluk. Ringan sedikitlah. Sekarang terus Allahnya dimakhlukkan. Nah, tapi dahulu pun ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tidak terima kalam Allah itu makhluk, kerana kalam itu sifat Allah. Tak mungkin Allah bukan makhluk, tapi sifat yakni yang berdiri pada zat Allah makhluk. Ada yang diseksa, ada yang dibunuh, kerana mempertahankan bahawa Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Lalu bangkitlah para ulama menggali daripada Quran dan sunnah intipati akidah dan dihidangkan kepada umat. Ini dia akidah ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin, dan al-jamaah itulah para sahabat yang lain, dan ijma' kesepakatan ulama-ulama orang Islam. Antivirus itu dikenali sebagai sifat 20. Boleh jadi dikenali dengan sifat 50. Boleh jadi dikenali dengan belajar tauhid. Nama pelbagai. Bahkan ada yang menamakannya usuluddin. Ada yang menamakan sebagai al-fiqhul akbar. Malangnya di zaman kita, antivirus itu pun diperlekehkan. Ada segelintir umat Islam mendakwa bahawa pengajian sifat 20 ini bid'ah. Tak sayugia kita ajar pada anak-anak kita akidah yang bid'ah. Kerana apa? Kerana tak ada zaman Nabi SAW akidah sifat 20. Kenapa kita ajar sifat 20? Pertama, kita kena faham. Saya pernah ditanya selepas saya berkuliah di Kuala Terengganu,
datang 3 keping soalan bertulis. Salah satunya dia bertanya, Ustaz, betul atau tidak bahawa salafus soleh menolak sifat 20? Salafus soleh, generasi awal umat Islam yang baik-baik, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tolak sifat 20. Betul atau tidak? Saya jawab, mustahil. Mustahil salafus soleh tolak sifat 20. Kalau salafus soleh tak belajar akidah menggunakan sistem sifat 20, itu betul. Itu tidak dinafikan. Tapi adakah kerana sistem itu tak wujud, maka isinya salah? Salafus soleh tidak belajar rukun sembahyang 13 perkara. Makanya kita ajar anak-anak kita rukun sembahyang 13 perkara, adakah salah? Salafus soleh tidak mengajar anak-anaknya tajwid. Tidak mengajar ini idgham, ini ikhfa, ini izhar, ini mad asli, ini mad arid li sukun dan sebagainya. Itu semua istilah yang bid'ah. Adakah tajwidnya salah? Adakah membaca Al-Quran dengan makhraj yang betul, panjang pendek yang tepat itu tidak diamalkan di zaman salafus soleh? Hanya sistem datang kemudian. Bahkan kalau nak dikira tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara ilmu yang bid'ah adalah ilmu hadis. Tidak ada di zaman salafus soleh diistilahkan bahawa ini lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya mutawatir, ini namanya ahad, ada pula yang masyhur. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelaskan ini sahih, ini dhaif, ada pula yang hasan. Ada yang munqati', ada yang mu'dhal, ada yang mursal. Ini semua istilah-istilah yang bid'ah. Oh, kalau macam tu ilmu hadis salah lah Ustaz, kerana bid'ah. Tidak. Penyusunan itu bid'ah, tapi intipatinya memastikan sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang daripada Nabi, itu daripada zaman salafus soleh lagi telah berlaku. Pernah Sayyidatina Aisyah menolak riwayat seorang perempuan dengan mengkritik kredibiliti perempuan itu. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama ahlul hadis. Bahkan ilmu hadis itu menjadi tonggak benteng untuk menapis mana yang benar-benar daripada Nabi SAW, mana yang kemungkinan daripada Nabi SAW, mana yang kemungkinan kecil daripada Nabi SAW, mana yang sebenarnya dipalsukan, bukan daripada Nabi SAW. Maka penyusunan yang bid'ah tidak menjejaskan. Isinya bid'ah atau tidak? Maka itulah saya katakan mustahil. Mustahil salafus soleh menolak sifat 20, kerana menolak mana-mana daripada satu sifat 20 itu akan menjadikan orang itu kafir, terkeluar dari Islam. Bahkan pernah didakwa bahawa ilmu sifat 20 ini adalah ilmu falsafah Yunani. Maka saya tanyakan, bahawa kitab falsafah Yunani mana, karangan siapa yang mengajar sifat 20? Jangan sembang semata-mata bukti tidak ada. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bak mai bukti keterangan hampa kalau betul yang hampa sembang. Sembang derai. Apa duk belajar sifat 20 ini semua ilmu falsafah Yunani? Bak mai kitab falsafah Yunani mana ajar sifat 20? Dan kita kata jadalan for the sake of argument. Kalau memang adalah ahli falsafah Yunani mengajar sifat 20, tidakkah bererti kalau dia mengajar dengan penuh keyakinan, dia itu mukmin, muwahhid, orang mukmin yang beriman dan bertauhid? Kenapa? Apa yang dalam sifat 20? Pertama, antivirus terhadap atheism. Antivirus terhadap golongan yang mulhid, yang tidak percaya kepada kewujudan Allah, iaitu sifat nombor 1 wujud, lawannya adam. Maknanya beriman kita Allah ada. Kalau dikatakan Allah tidak wujud, tak mungkin. Dan Masya Allah tabarakallah, kewujudan Allah Ta'ala ini disokong dengan dalil akli dan nakli kedua-duanya. Mana boleh tak pakai akal? Takkah akidah kita Quran hadis? Ya. Adakah Quran hadis menolak akal? Tidakkah Allah sendiri yang menempelak afala ta'qilun? Kenapa kamu tidak guna akal? Tidakkah Allah sendiri yang mengherdik afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dalam diri kamu kenapakah tidak kamu perhatikan? Ya, dalam muka bumi ini sudah ada tanda-tanda kewujudan, keesaan, kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum. Bahkan dalam diri kamu. Kalau kita tidak mahu memerhati alam yang besar, langit dan bumi, matahari dan bulan, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, memadai kita perhati kepada diri kita yang asalnya tidak wujud. Cukup di situ. Siapa antara kita yang tak pernah tak wujud? Kita dulu tak wujud, kemudian baru wujud.
Sesuatu yang dahulu tidak wujud kemudian baru wujud, pasti diwujudkan. Tak akan jadi dengan sendiri dan tidak akan menciptakan dirinya sendiri. Konsep mencipta diri sendiri mustahil. Kerana untuk menciptakan, yang mencipta perlu wujud. Masjid Bandar Seri Putera ni dibina oleh kontraktor yang belum lahir lagi. Tak ada orang boleh fikir terima. Orang yang bina belum lahir, masjid dah siap. Tak mungkin. Maka setiap daripada kita yang dahulu tak wujud, tidak mewujudkan diri kita. Tidak juga ibu bapa kita yang mewujudkan kita. Mereka hanya berusaha. Ada yang berusaha puluhan tahun tak dapat anak. Ada yang target nak jarang-jarang tapi dapat tiap-tiap tahun. Maka siapa yang ciptakan? Dan kita diciptakan dengan rupa paras yang kita tidak pilih. Hidung kita orang Melayu tak berapa nak mancung. Hanya kan pipi tersorong-sorong. Betul begitu kan? Siapa yang pilih? Ada yang kalau boleh dia nak lebih tinggi, nak kulitnya lebih cerah, nak rambutnya begini, nak begitu. Tapi inilah rupa kita, tak boleh pilih. Dan kita nanti akan tua. Tanpa kita boleh menghalang penuaan, akan sakit tanpa kita boleh menghalang. Dan pasti akan mati. Berbagai produk digunakan, kecantikan dan kesihatan. Lama-kelamaan kulit makin kendur. Mata makin kabur. Uban dah berterabur. Gigi banyak gugur. Tinggal nak masuk kubur. Nak masuk? Tak nak masuk. Tapi tidak ada pilihan. Saya selalu bergurau. Orang yang pakai cermin mata, kalau dia buka cermin mata, dia sudah boleh nampak Allah. Macam mana pula tu Ustaz? Bukanlah nampak dengan mata kepala. Tapi kalau orang yang pakai cermin mata ni kan, bila dibuka cermin mata, mata dia rabun. Padahal theoretically dia hanya perlu mengadjust otot-otot mata dia supaya arca tu jatuh sharp di atas skrin mata dia, tidak terlampau ke depan, tidak terlampau ke belakang, tidak berlaku rabun jauh, rabun dekat. Beres. Tak beres, tak mampu. Kalau otot-otot mata kita sendiri kita tidak mampu mengawal, tak nampak lagikah bahawa ada kuasa yang mengawal diri kita? Jadi ini yang ada di dalam Tauhid sifat 20. Adam, wujud, lawannya Adam. Dan dalil akli, itulah yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Macam mana kamu tahu Quran itu betul? Kerana akal tidak boleh terima yang secanggih itu, yang setepat itu, yang seindah itu, yang tidak ada kesalahan dikaji 1400 tahun lebih pun, itu buatan manusia. Akal yang tetapkan. Kalau Quran benar dengan Al-Quran, jadinya daur, berpusing-pusing. Itu mustahil. Nah, jadi dalam Al-Quran juga ketika Allah Ta'ala menetapkan tauhid dan menolak syirik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan dalil akli. Bagi golongan yang anti kepada dalil akal dalam akidah, kamu anti kepada uslub Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Adakah Tuhan yang banyak selain daripada Allah? Tidak ada. Kenapa Allah mengatakan kalau ada? Makna i'malul akli, guna akal saja. Realiti Tuhan tidak banyak. Tapi bayangkan dengan akal, kalau Tuhan lebih daripada satu, tidakkah Tuhan itu sifatnya maha berkuasa? Maka masing-masing ingin meluluskan kuasa masing-masing, binasa langit dan bumi. Kalau Tuhan sama Tuhan bersaing, yang kalah pasti bukan Tuhan. Maka Tuhan lebih pada satu mustahil. Mustahil itu hukum akal. Nah, kan dorongan Al-Quran itu supaya manusia berfikir. Kalau Tuhan banyak, wah masing-masing nak buat cara masing-masing. Jangan kata Tuhan banyak. Ambil kerajaan banyak cukup. Letih lah Ustaz, lepas pilihan raya politik. Nanti pilihan raya lagi satu pun politik lagi. 7 days a week, 24 hours a day. Politik saja. Why not kita bagi je lah. Siapa nak jadi kerajaan, kita bagi. So ada 3 kumpulan nak jadi kerajaan dekat Malaysia ni. Masing-masing kita benarkan jadi kerajaan. Masing-masing nanti Perdana Menteri masing-masing. Agak-agak boleh ke tadbir Malaysia? Nak ikut cadangan Perdana Menteri yang mana satu? Nak laksana polisi Perdana Menteri yang mana satu? Perdana Menteri ada 3. Alangkah nak tadbir negara sekecil Malaysia ni pun mustahil boleh ditadbir oleh lebih daripada satu orang Perdana Menteri. Adakah boleh mentadbir alam semesta, langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan dan binatang, manusia dan segala-galanya lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Bahkan inilah uslub para Rasul. Ketika Nabi Ibrahim AS ingin menetapkan tauhid dan menolak syiriknya Namrus.
Nabi Ibrahim AS menggunakan dalil akal. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tu lemah. Dia Tuhan tapi dia pun ada benda-benda tak mampu buat juga. Tuhan apa tak mampu buat? Jadi orang yang boleh terima ayah pin Tuhan, akal dah lemah. Ayah pin makan nasi, sakit perut, pergi jamban. Takkanlah Tuhan macam tu. Ada seorang lagi, orang Pahang nama Harun. Ya, mengaku Tuhan juga. Kena dakwa di mahkamah, lepas tu kena stroke. Allah Rabbi, Tuhan boleh kena stroke. Lagi didapati bersalah di mahkamah. Ini semua tak masuk akal. Maka oleh kerana Namrud ini lemah, Nabi Ibrahim nak beritahu kamu bukan Tuhan. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhan Maha berkuasa menghidup dan mematikan. Tapi Namrud akalnya tak sampai atau sengaja dia sombong menolak kebenaran. Dia kata ana uhyi wa umit. Oh, kalau setakat hidup mati aku boleh hidup. Ini orang aku sudah bagi dia lepas. Wa umit, ini orang aku sudah bunuh dia. Dia tak tahu yang dilepas itu sudah hidup lama. Dia hanya tak bunuh. Tapi kalau nak hidupkan betul daripada tiada, seekor nyamuk pun Namrud tidak mampu hidupkan. Lalu Nabi Ibrahim AS membawa hujah yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal maghribi fa'ti biha minal masyriq. Maaf terbalik. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan matahari daripada timur. Kalau kamu Tuhan, pasti kamu Maha berkuasa. Terbitkan daripada barat. Fa buhital ladzi kafar. Lalu orang kafir itu tak boleh nak jawab dengan dalil akli. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak mengajar hakikat tauhid. Sekarang orang dah tak tahu beza hakikat dengan asbab. Yang asbab dibantahnya syirik, yang hakikat dia lupakan. Padahal yang kawan tu buat hanya sekadar asbab, usaha ikhtiar. Syirik kata dia, syirik. Nanti dulu. Nabi SAW bersabda la adwa, tidak ada jangkitan. Realiti ada tak jangkitan? Kalau memang realiti tak ada jangkitan, kita semua ni buat kelakar ni pakai face mask. Tak ada jangkitan pakai face mask buat apa? Tak ada jangkitan kenapa nak jaga-jaga apa? Hand sanitizer lah, 2 dos vaksin, tak ada jangkitan. No. Tak ada jangkitan, Nabi SAW ajar hakikat. Bukan cerita tentang asbab. Kalau cerita tentang asbab, kan di hujung hadis tu Nabi SAW berpesan lari daripada orang yang kena sakit kusta macam kamu lari daripada singa. Tak faham lagi kah itu namanya usaha ikhtiar. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW berpesan kalau ada satu kawasan sudah kena ta'un, yang belum masuk jangan masuk, yang sudah di dalam jangan keluar. Apa maknanya kalau tidak ada jangkitan? So dari segi asbab ada. Tapi Nabi nak ajar hakikat tauhid, penyakit daripada Allah. Bukannya daripada asbab ini. Asbab ini hanya zahir saja. Yang mengenyangkan bukan nasi. Nasi hanya asbab. Biasa makan kenyang. Boleh jadi makan tidak kenyang. Boleh jadi tak makan tapi rasa kenyang. Yang mengenyangkan siapa? Allah. Itu hakikat tauhid. Jangan kita selevel pemikiran dengan orang Badawi. Orang Badawi tak faham. Dia kata macam mana ya Rasulullah tak ada jangkitan. Ada beberapa ekor unta yang sihat, melompat ke sana, melompat kemari. Masuk satu unta yang berpenyakit, habis semua berpenyakit. Orang Badawi ni masih stuck dekat level asbab. Nabi nak mengajar hakikat. Lalu Nabi SAW buka pemikiran dia. Nabi tak kata kamu kafir. Tidak. Nabi buka pemikiran dia. Faman a'dal awal. Oh, kalau penyakit dengan jangkitan, maka siapa yang menjangkiti unta yang nombor 1 tadi? Unta yang mula-mula kena penyakit itu berjangkit daripada siapa? Kalau memang penyakit itu dari jangkitan. Oh, baru terbuka pemikiran orang Badawi itu, baru dia faham. Oh, betul. Hakikatnya tidak ada jangkitan. Yang berlaku itu hanya asbab. Kita hanya usaha ikhtiar. Pakai mask, penjarakan. Itu hanya usaha ikhtiar. Nak kena, kena juga. Tak nak kena, tak akan kena. Kan cantik. Bahkan hakikat dan asbab dalam Al-Quran satu ayat. Tak faham ni celaru. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita, ma tu ma nafiyah, bukan kamu yang melontar. Id ramaita, ketika mana kamu melontar. Tak pening kita. Sat kata bukan kamu melontar, sat kata ketika kamu melontar. Mana satu hak betul? Dua-dua betul lah ayat Quran. Tak mungkin salah satu salah. Tapi kamu kena faham dengan fahaman yang betul. Yang berlaku sekarang, orang kata saya akidah Quran Sunnah Ustaz. Betul, Quran Sunnah tak akan salah. Tapi kefahaman kamu terhadap Quran dan Sunnah boleh salah. Ini hadis sahih Ustaz. Memang hadisnya sahih. Kefahaman kamu yang tidak sahih. Jadi, wa ma ramaita khalqan idh ramaita kasban
Walakinallaha rama haqiqatan. Bukan kamulah yang melontar secara menciptakan pelontaran, tidak ada. Yang mencipta semuanya Allah. Idh ramaita kasban. Ketika mana kamu melontar secara usaha dan ikhtiar. Walakinallaha rama haqiqatan. Akan tetapi Allah lah yang melontar secara hakikat. Baik. Kemudian, macam mana boleh kita kata salafus soleh tolak sifat wujud? Macam mana kita kata ahli falsafah Yunani pula yang mengajar Allah wujud? Ini kan kelakar. Tapi yang kelakarnya orang boleh terima. Sebab dia bercakap ustaz, sahibul fadilah, sahibul samahah kadang-kadang bercakap benda macam ini. Bukan di sinilah, mungkin di tempat lain. Yang kedua, kidam. Kidam terjemah sedia. Tak faham kita. Apa cerita sedia? Saya pun dah sedia. Bukan. Kidam ini, sedia ini sifat salbiyah, sifat yang berfungsi menafikan sesuatu yang tak layak kepada Allah. Apa yang dinafikan? Permulaan bagi wujud Allah tu tak ada. Itu fungsi sifat kidam, menafikan permulaan bagi wujud Allah. Ada orang kata kita wujud Allah pun wujud, apa beza? Beza. Allah memang wujud, kita diwujudkan. Diwujudkan itulah namanya makhluk. Maka tak mungkin Allah tu makhluk. Siapa yang berkata Allah makhluk halus atau kasar dalam keadaan sedar tidak tersilap dengan meyakini makna yang demikian, kafir. Tersilap, dimaafkan. Tergelincir lidah, dia nak cakap benda lain. Slip of the tongue, terkeluar benda lain. Tapi zahir kufur. Kena ditanya. Oh, saya tersilap, saya tak maksud begitu. Lain kali jangan ulang. Saya jahil. Oh, jahil tak boleh, berdosa. Kamu kena belajar. Bab akidah bukan boleh jahil. Sebab itu, bab akidah, bab kena tanya dalil. Kadang kita tak tahu kat mana nak tanya dalil. Bab fiqh yang kita tak gerti nak berinteraksi dengan dalil, yang itu kita beria tanya dalil. Padahal, di sisi orang awam macam saya ni, dalil saya adalah fatwa mujtahid. Itu dalil orang awam. Sebab Quran hadis bukan bidang kita nak berinteraksi. Adapun dalil orang awam macam saya, bidang akidah. Saya kena tahu kenapa saya percaya Allah wujud. Saya kena tahu kenapa saya percaya Allah wujud tanpa ada permulaan. Maka tidak akan timbul isu Allah makhluk halus atau makhluk kasar. Bahkan dahulu ada orang, saya dengar, wallahualam betul tak betul, kata dia, actually God is a creation of good vibration, dia kata. Kita ni ada getaran. Manusia ni dia ada getaran. If we produce good vibration, then we produce God. If we produce bad vibration, when we produce syaitan. Mana boleh ajaran macam ni? Puncanya kenapa? Puncanya tidak mengaji antivirus ni. Dia ada persoalan dalam minda dia. Katanya alam ni tak mungkin terjadi dengan sendiri. Jadi kalau alam tidak mungkin terjadi dengan sendiri, pasti ada pencipta. Setiap wujud pasti diciptakan. Lalu Allah tu ada. Maka siapa yang cipta Allah? Timbul persoalan di kita. Jadi sama ada dijawab dengan kita katakan perasaan yang sejahtera daripada kekeliruan, cara kampung saja boleh jawab, atau dijawab dengan cara yang akademik. Yang akademik itulah peranan sifat 20. Cara kampung mudah saja. Budak kecil tanya mak dia, mak, ni monyet, kera, tupai, pokok semua ni, siapa yang buat? Budak kecil bukan pandai fikir. Sebab dia tengok geban ayam belakang rumah dia pun pakcik dia buat. Bukan jadi sendiri. Geban ayam je. Jadi bukit bukau, langit bumi, ya, monyet dan sebagainya dia nampak depan mata dia. Dia tanya mak dia siapa yang buat. Mak dia jawab, Allah. Oh, okey. Dia pun pergi main. Lepas setengah jam dia balik. Mak, habis siapa yang cipta Allah? Budak-budak. Mak orang kampung. Mak dia cakap, kamu ni apa? Allah tu kan Tuhan. Ada pula Tuhan kena cipta. Dah kamu pergi main, jangan kacau mak nak masak. Walaupun jawapan orang kampung, very logic. Ada pula Tuhan kena cipta. Kalau dah kena cipta, bukan Tuhan dah namanya. Yang cipta dia lah Tuhan. Jawapan orang kampung itu sudah memadai bagi kebanyakan orang. Tapi ada orang tak boleh. Maka datanglah peranan sifat 20. Memantapkan lagi. Kena adalah dalam kampung satu orang yang boleh menerangkan bahawa kalau kita menafikan qidam, berarti Allah wujud ada permulaan, berarti akan terhasil salah satu daripada dua yang mustahil.
Makanya tidak mungkin Allah ada permulaan. Apa dia dua yang mustahil? Sama ada daur atau tasalsul. Apa dia tasalsul? Tasalsul ni bersambung tak habis-habis. Ni mungkin orang pencen tak ada kerja, duk fikir siapa cipta Allah Taala. Adalah kot Tuhan lain. Ya, Tuhan A cipta Allah. Habis Tuhan A siapa cipta dia? Tuhan B. Habis Tuhan B siapa yang cipta? Tuhan C. Bersambung-sambung tak habis. Sedar-sedar dah di Tanjung Rambutan lah. Apa yang masuk sini? Dah 2 minggu tak makan nasi. Duk fikir Tuhan, siapa cipta Tuhan. Itu namanya tasalsul. Mustahil. Tak akan mungkin bersambung-sambung tak betul-betul macam tu. Bila nak jadi alam, Tuhan ni pun tak settle. Ataupun daur. Daur tu bagaimana? Daur ni bukan orang masih bekerja. Tak ada masa sangat. Siapa cipta Allah? Kata dia Tuhan A. Siapa cipta Tuhan A? Tuhan B. Siapa cipta Tuhan B? Nak masuk kerja dah ni. Allah lah balik. Senang. Pusing kot tu. Boleh ke? Boleh ke cipta berpusing-pusing kot tu? Mustahil. Maka menetapkan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala, menatijahkan salah satu daripada dua yang mustahil, maka tak dapat tidak wujud Allah itu adalah wujud yang tidak ada permulaan. Qadim. Tak boleh bayang, Ustaz. Siapa suruh bayang? Allah bukan makhluk nak dibayang-bayangkan. Apa sahaja yang kamu bayangkan, makhluk. Sebab kamu makhluk. Kita ni makhluk. Apa yang terlintas dalam fikiran kita, makhluk. Bila apa yang terlintas dalam fikiran kita makhluk, bermakna Allah tidak suka dengan apa yang terlintas dalam fikiran kita. Selesai. Sebab itu dia katakan, al-ajzu anil idrak wal idrak. Lemah daripada membayang-bayangkan Allah tu bagaimana, okeylah tu. Dah faham lah tu. Kalau masih bayang Allah begini, Allah begitu, Allah begini, tidak boleh. Maka ini akidah tanzih. Akidah tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Demikian baqa, Allah tidak akan binasa. Demikian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Dalam ilmu sifat 20 yang menjadi antivirus kepada kesesatan akidah ini, yang namanya baharu selain daripada Allah dan sifat Allah, semuanya baharu. Hatta malaikat, para rasul, para nabi, semuanya baharu. Bukankah dah lama, umurnya dah ribuan tahun? Ya, dalam istilah ilmu tauhid, setiap sesuatu yang dahulunya tidak wujud, kemudian baru wujud, walaupun dah lama wujud, istilahnya baharu. Maka Allah tidak akan sama dengan yang baharu. Di sinilah timbul di zaman kita ini golongan yang atas nama berpegang dengan Quran dan hadis memakhlukkan Allah. Yang ini lagi bahaya. Yang ada founder, produk, businesswoman yang mengatakan Allah makhluk halus, salah. Tak bahaya. Macam mana pula salah tak bahaya, Ustaz? Tak bahaya untuk orang lain. Untuk dia bahayalah. Untuk orang lain tak bahaya. Orang dah tahu salah. Orang pun tak confident. Kamu jual produk nak cakap pasal tauhid ni, Allah makhluk. Saya tahu tu kenapa? Bila saya buat sikit teguran dalam Facebook, boleh kata komen tu semua dah faham dia tu salah. Bahkan ada yang terlanjur sampai maki hamun. Maknanya dia orang tak suka. Tapi yang so-called mengajar atas nama nak berpegang dengan akidah salaf, berpegang dengan Quran dan Sunnah, sedar tak sedar memakhlukkan Allah kerana gagal faham antivirus mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. Salah aku, Ustaz. Saya pegang ayat Quran. Saya mengatakan Allah bertempat di atas arash itu kerana Quran kata gitu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Rahman di atas arash, dia istiwa. Saya pegang macam tu. Saya tidak takwil. Baik, dia kena faham. Yang dikatakan mukhalafatu ta'ala lil hawadis itulah namanya akidah tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Sama sahaja salaf dan khalaf, dua-duanya tanzih. Tak ada yang tasbih. Menempatkan Allah Ta'ala jelas tasbih atau tajsim. Kerana tempat itu makhluk. Arash itu makhluk. Siapa yang mengatakan arash bukan makhluk, kafir. Jadi yang mengatakan macam mana pula Allah boleh wujud sedangkan tak bertempat? Kalau tak bertempat, tak wujud. Tempat tu kan dulu tak wujud. Adakah Allah wujud selepas tempat wujud? Selepas arash wujud baru Allah wujud? Itu kan kufur. Tak mungkin. Maka yang saya lihat mereka keliru begini. Mereka menyangkakan ahli sunnah wal jamaah yang berpegang dengan sifat 20 menafikan istiwa.
Saya pernah ditanya di Melaka, Ustaz, adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala? Saya katakan sebaliknya Tuan. Sebaliknya. Kalau Tuan menafikan istiwa, yang tu jadi kafir. Kerana istiwa sabit dengan Quran dan hadis. Tiba-tiba Tuan nafikan. Beza antara Asy'ariyah Maturidiyah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan golongan yang keliru dalam bab ayat mutasyabihat adalah bukan nafi atau tetapkan istiwa. Bukan. Dua-dua golongan tetapkan istiwa bagi Allah. Tak boleh nafi istiwa, haram. Bahkan kufur. Khilaf adalah apa makna istiwa. Istiwa ni makna apa? Baik, kalau kita nak berpegang dengan ayat Quran, serah makna bulat-bulat pada Allah dengan keyakinan itulah istiwa yang layak dengan Allah. Istawa istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah. Kenapa kita pegang macam tu? Sebab dalam Al-Quran sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Dan kita bimbang. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang yang hatinya bengkok, ada zaigh, cenderung pada sesat, dia akan ikut yang sama-sama. Yang tu dia pergi ikut. Nak cari gaduh, fitnah, pergaduhan dan nak letak juga makna. Apa salah serah makna pada Allah? Ataupun khalaf, tanzih, masih tanzih. Dia meletakkan satu makna yang mungkin betul dari segi bahasa ada makna tu dan yang penting dengan akidah tidak bercanggah. Contohnya istawa, dan salah satu makna istawa dalam bahasa adalah istaula, menguasai. Lalu dia berpegang Allah menguasai arash. Pastikah istawa dalam ayat itu bermakna menguasai? Tak pasti. Sebab yang tahu makna sebenar adalah Allah. Tapi adakah kufur mengatakan Allah menguasai arash? Jelas itu selari. Allah menguasai segala-galanya. Jadi sama ada kamu pilih salaf atau khalaf, jangan buang tanzih. Itu antivirus dia. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Kita isyak terus stop ya. Atau ada tambahan ceramah perdana atau perdana tak perdana sama. Isyak je stop. Tak tahu. Sebelum ni biasanya sebab saya nak tahu nak stop kat mana dia. Ada 2 minit, ada 1 minit lagi. Tuan-tuan, sebelum ni stop terus. Teruskan. Okey, kalau teruskan tu selesa sikit untuk saya mungkin dalam 10 minit lagi. Kalau tak tinggal 1 minit. Tuan-tuan redha ke? Kena cepat. Kalau okey, saya anggap boleh ya. Okey, selama 10 minit insya-Allah. Lalu timbul satu persoalan. Kenapa saya tak boleh kata Allah bersemayam di atas arash tak sama seperti makhluk duduk atas kerusi? Sedangkan boleh pula ustaz kata Allah melihat tidak seperti makhluk. Allah mendengar tidak seperti makhluk. Tapi kalau saya kata Allah punya tangan tidak seperti makhluk, ustaz tak setuju. Allah punya muka, tapi muka Allah tak sama seperti makhluk. Ustaz tak boleh terima. Tapi ustaz boleh terima Allah melihat tidak seperti makhluk melihat. Allah mendengar tidak seperti makhluk mendengar. Itu macam mana ustaz? Baik, kita kena faham. Yang pertama, melihat, mendengar, berkata-kata, ini semua sifat kesempurnaan yang mustahil tak ada pada Allah. Allah tidak melihat. Tak mungkin. Allah tidak mendengar, tuli, pekak. Tak mungkin. Allah bisu. Tak mungkin. Akal saja sudah tidak boleh terima. Apatah lagi disokong dengan Quran hadis bahawa Allah mendengar, Allah melihat. Tapi adakah mendengar Allah sama seperti mendengar kita? Pertama, mendengar Allah kidam, mendengar kita baharu. Mendengar Allah tidak perlu pada alat, mendengar kita perlu pada telinga. Mendengar Allah tidak terbatas, segala yang wujud Allah dengar. Mendengar kita terbatas, hanya suara yang dekat saja kita boleh dengar. Dan mendengar kita boleh binasa, mendengar Allah kekal. Jadi jelas kita faham mendengar Allah tidak sama seperti mendengar makhluk. Tetapi bagaimana kamu katakan Allah punya tangan dengan erti kata apa? Kalau kamu isbat yadun, kita sepakat. Ada di sana namanya yadullah. Tapi kalau kamu memaknakan yadullah dengan anggota tangan, tinggal lagi anggota tangan Allah tak sama dengan anggota makhluk, tidak menyelesaikan masalah kerana berjisim itu sifat makhluk.
Kalau kamu mengatakan istawa 'alal arash kama yaliqu bihi jalla jalaluh, istiwa yang layak dengan Allah, sami'na wa ata'na. Kita terima. Kita terima istiwa, tapi istiwa itu layak dengan Allah. Tapi kalau kamu telah memaknakan istiwa itu dengan bersemayam, boleh cek dalam kamus bahasa Melayu, bersemayam maknanya duduk. Duduk maknanya memberatkan jasad pada bahagian punggung. Kenapa kamu nak maknakan begitu? Terima istiwa yang layak dengan Allah, kan senang. Kita sepakat. Tiba-tiba kamu nak memaknakan dengan bertempat, sedangkan tempat itu makhluk. Maka bila kamu kata duduk atau bersemayam atau bertempat tapi tak sama dengan makhluk, tidak menyelesaikan masalah. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa akan Allah Ta'ala, lalu Allah lupa akan mereka. Bolehkah kita kata Allah pun pelupa juga, tapi lupa yang layak dengan Allah lah? Tak boleh. Sebab itu ahli tafsir tidak ada yang memaknakan nasiyahum itu lupa. Nasiyahum maknanya Allah tidak peduli dan Allah azab mereka, kerana mereka dahulu tidak peduli dan tinggalkan hukum perintah Allah Ta'ala. Begitu cara ahli tafsir. Bukan Allah lupa yang layak dengan Allah. Tidak ada. Bahkan dalam hadis kursi, Allah SWT sendiri takwil. Golongan yang anti takwil, minta maaf cakap, mereka hanya taksub kepada fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran. Fatwa sebegini batil. Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ada hakikah, ada majaz. Kalau kita menafikan majaz dalam Al-Quran, seolah Quran ini bukan bahasa Arab. Allah sendiri takwil dalam hadis kursi. Nabi SAW beritahu, satu masa Allah berfirman kepada hambanya, ya bna Adam ataupun ya abdi, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, hari itu aku sakit, hang sampai tak mai ziarah aku no? Allah sakit. Bolehkah kita kata Allah sakit? Sakit yang layak dengan Allah Ta'ala. Sakit tu sudah tidak layak dengan Allah. Makanya apabila hamba bertanya, ya Tuhan, macam mana aku ziarah sedangkan kamu Rabbul Alamin, kamu Tuhan sekian alam? Allah takwil, hamba aku sakit. Aku sakit maknanya hamba aku sakit. Punya besarnya urusan sakit seorang hamba tu sehingga Allah disebahkan aku sakit. Padahal hamba yang sakit. Allah tak mungkin sakit. Nescaya kalau kamu ziarah dia, kamu akan dapati aku berada di sisinya. Satu masalah lagi. Kalau kamu nak faham secara zahir, literalis, maknanya Allah di rumah sakit, Allah di hospital. Kerana kalau kita ziarah orang sakit, Allah berada di sisinya. Bukan. Itu adalah expression menunjukkan hampirnya rahmat Allah kepada orang sakit. Tak sedikit orang sakit lepas sembuh dia bertaubat. Dan kita mazharhi, kita mendapat rahmat yang sama. Cantik dah. Ulama ahli sunnah wal jamaah letakkan antivirus. Jangan sekali-kali kita tinggalkan pengajian sifat 20 ini, huraikan dengan cara dan bahasa yang relevan, insya-Allah akidah umat kita terjaga. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya pun maaf atas salah dan kesilapan. Moga-moga Allah jadikan bermanfaat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada soalannya? Terus tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.